Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat exam dengan Microsoft Forms. Langkah-langkah mudah. Cara yang pertama, mula-mula kita pergi ke search engine kita. Kita type Microsoft Forms. Terus type di search engine. Okay, kita akan jumpa macam ni, forms.office.com. Kita buka, kita klik sign in dan sign in menggunakan email organisasi kita, email Microsoft kita, Office 365 kita. Kita akan berjaya masuk ke ruangan seperti ini, terpangkah. Okey. Dan kita akan diberikan pemandangan seperti ini. Dan kita akan ada dua pilihan. Yang pertama new form, yang kedua new quiz. Dan kalau kita nak buat survey yang tidak memerlukan kita ada markah, kita klik new form, borang ke dan sebagainya. Tapi kalau kita nak buat quiz, nak buat exam, kita tekan kepada new quiz. Perbezaan antara new form dan new quiz adalah di quiz ini dia ada sediakan ruangan markah. Okay, jadi kita nak buat exam, kita klik sahaja kepada new quiz. Okay, di sinilah pemandangannya, simple dan sangat mudah sebenarnya Microsoft Forms ni. Kita pergi kepada titik 3 ni dahulu. Sebab yang ni biasanya kita akan lupa buat untuk di hujung. Biasanya orang akan buat di hujung, tapi saya akan buat pada awal sebab saya takut lupa. Okey, kita pergi di sini dan kita klik setting. Di setting ni lah yang sangat penting untuk kita buat exam, sebab dia boleh kita control exam kita ni macam mana. Okey, di sini klik on macam ni. Kalau kita nak lepas pelajar jawab, dia jawab, dia tahu apa, orang kata apa jawapan yang sebenar. Okay, jadi untuk buat exam ni saya tak bercadang seperti itu. Saya offkan mode ini. Okay, yang kedua, who can fill out this form. Okay, kalau kita letak di sini, maksudnya semua orang yang ada link kepada borang ini, borang peperiksaan ini, boleh menjawab, tidak kira sesiapa pun. Tapi untuk tujuan peperiksaan, kita akan gunakan ini, sebab hanya pelajar ataupun guru-guru yang ada email sekolah kita sahaja yang boleh masuk ke dalam borang peperiksaan ini. Okay, jadi untuk tujuan itu kita buat record name dia, kita record nama dia, akan keluar nama penuh dalam kita punya data nanti. Dan yang kedua, kita klik pada one response per person, sebab ini peperiksaan, kita nak pelajar tu menjawab sekali sahaja, tidak boleh jawab banyak kali. Okay, di sini kita boleh letakkan bila mula exam kita, katakanlah pukul 10 pagi pada 27 hari bulan 11. Okey, dia ada letak 15 minit sekali. Okey, kita klik end date. Exam biasanya 2 jam kan, tapi saya ingat saya nak buat exam ni dalam sejam saja. Sejam kita letak 11 pagi. Okey, di sini boleh shuffle question. Jadi setiap pelajar tak dapat orang kata soalan tu secara berturutan. Jadi saya takkan klik di sini lah, saya nak soalan tu ikut turutan. Okey, di sini adalah kita boleh customize thank you message. Mungkin kita tulis terima kasih, ataupun kita tulis semoga percaya. Okay, dah selesai kat sini. Okey, yang ini kalau nak hidupkan boleh lah. Kalau setiap kali pelajar jawab dia mendapat email. Okey, saya tak hidupkan lah. Okey, di situlah bahagian setting yang kita perlu ingat.
Dan di sini pun akhirnya kita boleh print borang ini. Itu yang pertama untuk saya tunjuk. Yang lain-lain ni saya akan tunjuk selepas ini. Okey, untuk memulakan bahagian anda, pastikan anda berada di question. Respons ini akan menyala ataupun berfungsi apabila soalan ataupun exam ini telah dijawab oleh pelajar. Dia akan berfungsi dekat sini. Baik, kita bagi peperiksaan akhir tahun. Okey, untuk MRSM background saja. Contohlah, sini add new. Di sini kita ada 10 pilihan soalan. Ada 9. Okey, jadi yang saya akan gunakan untuk exam adalah, yang saya akan banyak gunakan adalah choice. Choice ni maksudnya soalan pilihan A, B, C, D. Okey, ataupun apa-apa pilihan. Yang kedua, text. Okay, untuk menjawab soalan kebat boleh pakai teks, ataupun soalan jawapan ringkas boleh. Okey, rating ni saya tak gunakan dia. Date tak guna. Yang ni pun saya tak gunakan dia. Dan saya akan gunakan 3 ni. Satu lagi section. Section ni saya nak membahagikan kertas peperiksaan tu kepada beberapa section. Contoh bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay, kat sini saya ada satu soalan contoh untuk kita gunakan dalam tutorial ini. Okay, caranya adalah, yang pertama, apabila kita dah buat macam ni, okay, kita klik di tengah, kita akan add new. Add new ni maksud kita tambah soalan. Okay, saya akan pilih bahagian teks terlebih dahulu. Okay, begini rupa dia. Bahagian, bukan, minta maaf. Saya akan pilih bahagian section, sebab saya bermula kertas soalan ini dengan section. Okay, section akan jadi begini. Okay, kita pergi kepada soalan. Ni section ni bahagian A. Saya akan Ctrl C, pergi ke sini. Okay, kita pergi dekat arahan soalan tu, pergi Ctrl C. Kat sini kita Ctrl V, kita paste. Okay, maka dapatlah kita section 1 banyak ini. Okay, kita akan add new pula. Okay, kita pilih choice. Ni got it saja. Pergi balik pada soalan. Okay, ni soalan objektif. Kita klik Control di sini. Okey, yang ni A, B, C, D ni kita boleh copy semua A, B, C, D ni. Kita klik copy, pergi semula pada Microsoft Forms, kita klik di sini. Okey, kita Ctrl V, kita paste di sini. Okey, jadi anda akan lihat dia akan secara automatik tersusun di sini. Ini ada option tu ni yang tidak ada apa-apa fungsi, kita akan delete saja. Okay, di sinilah yang paling penting untuk kita lihat. Okay, kalau soalannya berbunyi begini, kita kena pilih manakah satu jawapan yang betul. Okay, macam mana cara kita nak pilih jawapan yang betul? Di sini ada 3 fungsi ni. Okay, di sini adalah jawapan yang betul. Jadi kita kena klik. Okay, jadi dia akan, kita bawa cursor ni keluar, dia akan tunjukkan mana satu jawapan yang betul. Okay, anda pergi semula ke sini. Di ruangan chat ini, anda boleh klik di sini. Tuliskan tahniah, jawapan betul. Betul. Okay, macam ucapan lah. Kalau budak tu jawab tahniah, jawapan betul, dia akan dapat respons macam tu. Okay. Okay, di sini kalau kita nak tambah lagi pilihan, mungkin ada A, B, C, D, E,
F boleh tambah. Okey, di sini ada point. Untuk ni point saya adalah 1. Terpulang kita nak letak berapa point ataupun mengikut format dan keperluan kita. Okey, di sini kalau kita klik dia boleh multiple answer. Maksudnya pelajar boleh menjawab lebih daripada satu jawapan. Sebagai contoh sajalah. Okey. Dia ada boleh lebih daripada 2 jawapan. Okay, jadi untuk soalan ni saya tak berniat untuk menggunakan multiple. Okay, saya akan disable balik di sini. Kita klik balik. Okay, ini tandanya cuma ada satu jawapan saja yang betul. Require. Okay, kalau pelajar kita hidupkan fungsi ini, okay, pelajar wajib menjawab soalan ini. Kalau dia tak jawab, dia tak boleh submit. Dia tak boleh hantar. Jadi biasanya saya akan buka supaya pelajar sedar yang dia ada tertinggal soalan, dia tak jawab lagi. Okey, yang ini ada butang 3 tadi. Klik butang 3 tu. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, shuffle option. Okay, kalau kita klik ni, dia akan shuffle lah. Dia akan tukar-tukar kedudukan dia. Yang kedua, kita boleh drop down. Drop down ni, dia akan keluar satu saja. Satu saja jawapan ni, dia kena klik di sini. Okay, kalau kita nak tengok drop down ni macam mana fungsinya, kita klik di preview. Preview. Okay, beginilah fungsi drop down. Dia lebih menjimatkan ruang. Tapi untuk exam ni saya tak buat beginilah drop down. Tapi dia sesuai untuk kita buat ambil attendance dan sebagainya. Okay, jadi preview ni, ni adalah preview dalam bentuk komputer. Okay, kita klik di sini preview dalam bentuk mobile, maksudnya membuat bentuk telefon. Kalau pelajar menjawab menggunakan telefon, rupa dia begini. Kalau menggunakan komputer, rupa dia begini. Okay, kita back. Kita try klik di sini semula apa yang kita belum lihat lagi. Okay, di sini adalah subtitle. Dia boleh letak subtitle ataupun boleh letak sebagai orang kata apa, penerangan tambahan kepada soalan ini. Saya bagi contoh bagaimana fungsi dia yang saya selalu buat. Kita pindah soalan kat sini. Okay, saya tulis Moldova merupakan salah satu proses kejadian manusia. Baik, saya akan letak soalan ni dekat bahagian subtitle. Macam mana rupa dia? Kita tengok preview. Macam ni lah rupa dia. Cuma soalan tu akan jadi lebih kecil lah. Kalau cikgu tak berminat nak buat macam ni, soalan dia kecil, boleh ubah balik soalan ni letak di bahagian atas. Okay, kita back di sini. Okay, jadi yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat soalan dalam bentuk subjektif. Okay, kita klik saja add new di sini. Saya akan klik pada section. Saya akan bahagikan dia pula kepada bahagian B. Contoh ni bahagian A. Okay, saya ada banyak soalan bahagian A ni. Kita boleh klik dan copy paste macam tadi yang saya tunjuk. Okay, ini adalah soalan bahagian B. Okay, saya pun copy. Saya pun pergi di sini. Okay, inilah jawapannya. Okay. Okay, saya akan dah add section, saya add new balik. Saya pilih yang teks. Ini soalan teks. Okay, di sini kita boleh nampak beberapa bahagian. Di sini ada butang copy. Kalau kita nak copy soalan yang sama, kita copy saja di sini. Okay, kalau kita copy dia jadi macam mana? Okay, dia akan jadi copy tu, dia akan turun soalan tu di bawah. Okay, dia punya soalan yang sama lah. Okay, kita padamkan saja di sini. Ini kita nak buang. Ini kita nak pindahkan soalan ni ke atas dan ke bawah. Ini kita boleh letak gambar. Okay, untuk gambar ni saya ada satu trik yang saya nak tunjukkan. Okay, kita boleh klik di gambar ni. Kalau kita ada contoh soalan di sini, kita ada macam ayat Quran ni kan.
kita nak copy paste tu susah. Nak copy paste tak boleh. Jadi cara yang saya gunakan adalah saya gunakan snipping tool. Snipping tool adalah di sini. Ini nama dia snipping tool. Cara dia, kita type saja di search snipping tool. Kita klik snipping tool ni, kita open. Okay, kita dah open. Okay, rupa dia akan menjadi begini. Okay, ni snipping tool. Fungsi dia adalah untuk kita potong gambar tu. Okay, saya klik new. Dia keluar lambang tambah ni. Saya akan klik kiri lama-lama. Saya akan tarik dia. Tarik. Okay, sekejap. Okay, dapatlah kita potongan gambar ni. Saya save. Ayat Quran. Kita letaklah di mana-mana tempat pun. Saya letak di desktop ayat Quran. Okay, jadi itu tanda kita dah save. Kegunaan dia adalah, okay, ini adalah soalan 1 bahagian B. Saya pergi di forms tadi. Saya klik di sini. Okay, klik image. Saya ambil upload. Pergi ke desktop tadi. Kita ambil ayat Quran. Kita open. Dia akan kelihatan seperti ini. Okey, gambar ni telah diletakkan di sini. Jadi ruang ni adalah ruang soalan. Kita pergi kepada Word tadi, kita pilih satu soalan bertulis ada tak. Okey, contohlah. Ini dah soalan dia sebagai contoh. Soalan objektif, subjektif, pelajar kena menulis. Pergi di sini. Kita Ctrl V, paste pula. Okey, kita ubah sikit lah. Hujah anda bagi menyokong penyataan, menyokong fakta dalam ayat Al-Quran berikut. Okey, saya ubah dia menjadi begitu. Nah, ini adalah pilihan. Pelajar akan menulis jawapan di sini menggunakan komputer ke, menggunakan phone ke. Okey, klik di sini. Okey, ada beberapa pilihan. Contoh di sini ada markah. Sebabkan soalan ni soalan kebat, saya pilih 4 markah. Okey, untuk pelajar menjawab lebih panjang, okey, kita klik di sini long answer. Okey, saya dah cuba 100 perkataan pun boleh lagi. Banyak perkataan boleh diisi di sini. Untuk long answer, macam biasa saya letak pada required. Jadi dah siap. Contoh soalan ni dah siap untuk soalan objektif dan subjektif. Untuk mencantikkan lagi borang kita, kita boleh klik di theme. Okay, contoh kita nak cantikkan borang kita letaklah gambar ini. Okay, beginilah rupa paras borang kita. Jika pelajar menjawab menggunakan komputer, dia akan nampak. Kita tengok macam ni. Dan akan nampak begini. Okay, lebih bersemangat lah pelajar tu nak jawab exam. Dan borang kita pun cantik. Tapi kalau dia gunakan telefon, dia akan dapat warna saja. Gambar-gambar tadi dia tak nampak sebab telefon ni lebih kecil skrin dia. Okay, kita back. Sekarang ni macam mana kita nak hantar, macam mana kita nak hantar link borang ini kepada pelajar. Okay, kita klik share. Okay, di sini yang penting. Okay, untuk tujuan peperiksaan, kita akan biasa letakkan di only people in my organization can respond. Jadi maksudnya kalau kita hantar link ni kepada pelajar, pelajar perlu memasukkan email mereka sebelum menjawab, supaya dia lebih selamat dan supaya senang kita nak tengok siapa sebenarnya yang menjawab. Baik, yang kedua, anyone with the link can respond. Okay, yang ni lebih umum. Siapa saja ada link kepada kertas ini, kertas exam ni, mereka boleh menjawab. Okay, untuk tujuan peperiksaan kita letak kepada only people. Kita boleh juga berkongsi melalui QR code. Okay, QR code ni telah disediakan, cuma kita download saja. Okay, bila kita download QR code ni, kita boleh sebarkan
Kita boleh juga menggunakan embed code ni sesuai untuk orang-orang yang buat blog, website dan sebagainya. Kita juga boleh emailkan kepada orang. Tapi yang lebih mudah, lagi-lagi kita dalam keadaan PDPR ni, kita sharekan melalui link di sini. Okey, inilah keluar link dia. Jadi kita copy saja. Jadi this link is ready for you to paste. Jadi kita pastekan di dalam WhatsApp dan sebagainya. Ada beberapa lagi cara share, iaitu yang ni, kalau kita nak share borang ujian kita ni, exam kita ni, kalau orang nak duplicate, dia tak nak buat baru, kita nak orang tu duplicate borang kita bagi link ni kepada mereka. Yang cara share yang ketiga adalah share to collaborate. Contoh, kertas peperiksaan ni kita mengajar ada 4 orang cikgu yang mengajar. Okay, kalau kita nak dia juga boleh akses kepada borang ni, boleh edit borang ni bersama kita, atau dia nak tengok respons pelajar dalam borang ni, kita sharekan link yang ini. Okay, tapi pastikan mereka ini berada dalam satu organisasi. Kita klik di sini. Okay, kita akan dapat lihat specific people ataupun orang yang ada email sekolah. Okay, contohnya saya pilih specific people. Okay, dia akan keluar begini. Okay, saya akan type siapa specific people tu. Contoh saya type nama seorang kawan saya. Okay, type saja nama dia. Kita klik. Contoh Ahmad Zalfadli ni kita tambah. Ini Ustaz Zalfadli, tambah. Okay, jadi Ustaz Zalfadli ni akan ada akses untuk mengedit borang ini bersama saya. Okay, jadi kita klik di sini. Okay, borang kita dah siap. Tak perlu save sebab dia auto save. Okay, kita cuma pada akhirnya kita pergi di sini saja. Borang ini berada di dalam ruangan home ataupun ruangan umum Microsoft Forms anda. Setakat itu saja tutorial untuk kali ini. Kita akan sambung pada tutorial seterusnya, iaitu bagaimana cara kita menerima respons dan kita menanda soalan di Microsoft Forms. Terima kasih.